بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله والقرابة والصحابة والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الكافي وربنا الكافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي. الحمد لله. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. أن عليا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرافا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إليه أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ قال هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وآدم الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dalam surga itu ada bilik-bilik yang boleh nampak daripada luarnya dan boleh nampak daripada dalamnya, dan di dalamnya dan boleh nampak daripada dalamnya daripada luarnya. Maka bangun kepadanya seorang Arab Badui, maka bertanya ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa ya Rasulullah? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bagi orang yang memaniskan cakap dan memberi makan akan makanan dan mengekalkan puasa dan sembahyang kerana Allah Subhanahu wa taala malam-malam dan orang-orang tidur. Hadis Bukhari. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ataupun karramallahu wajhahu, beliau berkata bahawa Nabi SAW kata di dalam surga nanti akan ada bilik-bilik bagi orang yang masuk ke dalam surga itu. Bagi mereka itu bilik-bilik. Ada bilik-bilik seumpama kita di dalam rumah kita ada bilik-bilik, yang bilik itu boleh nampak. Sekiranya dia duduk daripada luar, dia boleh nampak di dalam. Kalau dia duduk di dalam, dia boleh nampak di luar. Maksudnya transparan, boleh nampak. Dan dalam bilik itu juga, bilik ini Allah kurniakan, seperti mana kata Nabi, Allah bagi kepada orang-orang yang masuk dalam surga ini, orang yang ada sifat-sifat, ada 4 sifat yang ciri-ciri yang Allah kurniakan kepada dia surga ataupun bilik-bilik dalam surga. Dari 4 sifat tu, yang pertama atabal kalam. Yang pertama, orang yang masuk ke dalam surga ni ciri-cirinya manis percakapan ataupun lembut percakapan. Kalau dia bercakap dengan orang tu, orang suka mendengar, tak sakit hati mendengar.
Maksudnya bila dia bercakap tu orang tak sakit hati, orang tak rasa marah, orang tak rasa tak sedar hati. Melainkan orang yang bercakap ni, orang yang ahli syurga ni, percakapannya manis mulut, lembut percakapannya, berbudi bahasa. Orang yang apabila dia bercakap, orang suka akan percakapan. Itu yang pertama. Yang kedua ni, ciri-ciri orang masuk ke dalam syurga yang dikurniakan bilik-bilik ini, wa ta'amal ta'ama, orang yang sentiasa untuk jamu orang makan, sentiasa cari peluang untuk bagi orang makan. Tak kira makan apa, Nabi kata walaupun separuh daripada kurma sekalipun, kita jamu orang makan, nescaya Allah akan bagi kita sifat-sifat ahli syurga yang boleh menghuni ahli syurga, yang boleh masuk ke dalam syurga. Tak semestinya banyak makan yang kita hidang, tak semesti mahal. Yang penting kita istiqamah ataupun kita sentiasa nak jamu orang makan, walaupun separuh daripada tamar sekalipun. Dan ciri yang ketiga orang masuk ke dalam syurga yang Allah kurniakan kepada dia bilik-bilik ni, wa adamus siyam, sentiasa puasa, sentiasa berpuasa sunat. Selain daripada puasa yang wajib, selain daripada puasa Ramadan, sama ada dia puasa setiap minggu, Isnin dan Khamis, ataupun 3 hari daripada tiap-tiap bulan, sama ada di sehari di awal bulan, sehari di tengah bulan, ataupun sehari di tengah bulan, ataupun puasa hari-hari putih, ataupun puasa yaumul bid, hari-hari putih, hari-hari bulan mengambang, 13, 14 dan 15 tiap-tiap bulan, ataupun puasa yaumul sur, puasa hari-hari hitam, ataupun hari-hari bulan gelap, hujung bulan 29, 28, 29, 30, ataupun apa juga puasa-puasa lain melainkan puasa-puasa yang Allah haramkan puasa. Jadi dia sentiasa berpuasa. Dan juga ciri yang keempat, wasallah lillahi billail, dan dia sentiasa solat malam, wanasu nayam, padahal manusia sedang tidur. Sentiasa dibangun untuk bertahajud, untuk solat malam, sedangkan orang lain tidur. Jadi ciri-ciri ini empat lazim bagi orang-orang yang masuk dalam syurga tu. Ciri-ciri orang yang masuk syurga tu sekurang-kurangnya dia ada 4 ciri-ciri ini. Yang pertama, manis percakapannya ataupun lembut tutur bahasanya. Yang pertamanya lembut percakapannya ataupun manis budi tutur kata. Yang kedua, sentiasa bagi makan kepada orang walaupun sebelah ataupun separuh daripada tamar sekalipun. Dan dia juga sentiasa berpuasa sunat, dan dia sentiasa bangun malam untuk solat tahajud. Jadi empat ciri ini adalah ciri-ciri ahli syurga yang Allah kurniakan kepada mereka bilik-bilik di dalam syurga. Allahumma. Itu ayat. Berkata-kata kita. Waqala al-musannifu Syekh Qadir bin Abdul Muttalib al-Mandili rahimahullah ta'ala min fa'adullah bi ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif atau pengarang kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Qadir bin Abdul Muttalib al-Mandili rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi ulumihi. Mudah-mudahan Allah beri manfaat akan ilmunya buat dia yang mengarang kitab, dan terutama sekali buat kita yang mengaji ataupun yang belajar kitab. Manfaat bi'ulumihi fi darain, bermanfaat untuk kita sama ada di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Muka surah 25. Kita sampai pada fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. 3 anggota daripada 7 anggota kita dah bicarakan ataupun kita telah baca hal-hal berkaitan dengan mata, telinga, dan kita sampai pada yang ketiga, iaitu anggota lidah. Jadi ketujuh-tujuh anggota ini adalah 7 tempat ataupun 7 ruang untuk masuknya dosa-dosa mengotorkan kalbu kita ataupun hati kita.
Jadi pengarang kitab menulis kitab ini menunjukkan kepada kita cara-cara untuk mengenal pasti apakah dosa-dosa yang melekat pada anggota-anggota ini, dan juga cara-cara untuk kita membersihkan ataupun menghalang dosa-dosa ataupun kotoran-kotoran untuk masuk mengotorkan kalbu kita. Jadi kita sampai kepada yang ketiga, itu menyatakan lidah. Jadi secara ringkasnya, setiap contohnya mata, yang pertama itu mata, kalau kita nak menghalang setiap benda yang haram, maksudnya kita menghalang mata kita daripada memandang segala yang haram, itu adalah cara untuk kita sekat dosa-dosa daripada masuk mengotorkan hati. Apa-apa juga berkaitan yang benda-benda yang haram untuk kita pandang, maka kita tutup pandangan kita daripada melihat. Begitu juga telinga, apa-apa juga benda-benda yang haram untuk kita dengar, kita halang telinga kita daripada mendengar. Dan yang ketiga, yang lidah. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah, ketahui olehmu bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ia, yang di lidah, bagi engkau supaya engkau membaca engkau dengan dia akan Al-Quran. Jadi yang pertama sekali, Allah jadikan anggota kita, panca indera kita, apa-apa juga selain daripada lidah, yang melekat pada tubuh badan kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tujuan utama Allah jadikan panca indera ini adalah untuk ma'rifah akan Allah, ataupun untuk kenal akan Allah. Afa binafsi afala tubsirun, seperti mana kata Allah kata pada diri kamu itu, apakah tidak kamu melihat? Adalah tanda-tanda sekurang-kurangnya kita melihat pada diri kita, kita boleh mengenal Allah. Setiap yang melekat pada anggota badan kita, mustahil ia jadi sendiri, pasti ada yang menjadikan. Jadi tujuan utama Allah jadikan anggota kita adalah untuk kenal akan dia, kenal siapa itu Tuhan kita, kenal akan siapa yang menciptakan kita, dan kenal bahawa kita ini hamba dan Allah itu Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan kita. Itu yang pertama. Dan sebab yang untuk manfaat diri kita, Allah jadikan lidah itu juga untuk kita membaca akan Al-Quran. Jadi manfaat membaca Al-Quran ini kembali kepada kita, bukannya kepada Allah. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, pahala ataupun faedahnya Allah tidak akan rugi, walaupun sedikit pun tidak akan rugi. Bahkan kita yang akan rugi. Bahkan lidah ini Allah jadikan untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, antaranya membaca Al-Quran. Dan juga lidah juga Allah jadikan untuk kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis adalah penjelasan kepada Al-Quran. Bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita tidak faham akan isi Al-Quran, melainkan kita kena baca juga hadis, kita kena belajar juga hadis untuk kita memahami akan Al-Quran. Segala ilmu yang Allah letak ke dalam Al-Quran lengkap melengkapi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat, termaktub ataupun termaktub ataupun tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak akan dapat memahami akan Al-Quran itu melainkan kita mentadabbur ataupun kita belajar, kita menghayati, kita mengkaji akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penterjemah ataupun yang menjelaskan akan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan lidah juga selain daripada membaca Al-Quran dan juga membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini digunakan juga untuk segala zikir-zikir, untuk memudahkan kita berzikir, untuk ingat kepada Allah. Zikir ini maksudnya ingat kepada Allah. Jadi tanpa zikir kita tidak boleh ingat kepada Allah. Pada awal mereka awalnya kita berzikir kepada Allah dengan lidah kita, supaya hati kita tidak lalai, supaya hati kita tidak lari ke sana ke sini. Tujuannya untuk matlamat untuk kita ingat kepada Allah menggunakan hati ataupun kalbu kita tu adalah alat untuk kita mengingat kepada Allah. Tetapi hati kita ini tidak dapat tumpuan ataupun tak dapat menumpu kepada Allah melainkan dengan bantuan lidah. Lidah adalah pembantu untuk
ataupun sebagai pemandu kepada kalbu kita untuk ingat kepada Allah. Jadi lidah Allah jadikan sebagai alat untuk kita memandu akan hati ataupun kalbu kita untuk ingat kepada Allah. Dan juga lidah juga digunakan sebagai pengetahuan untuk mendapat ilmu yang memberi manfaat, dan supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu yang memberi manfaat, dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang dan daripada kejahatan. Jadi lidah juga Allah jadikan untuk manfaat akhirat ni, selain daripada membaca Al-Quran, membaca hadis, berzikir, dan juga mencari ilmu dengan lidah. Dan juga dengan lidah juga Allah jadikan untuk kita, selain daripada belajar ilmu, bahkan wajib kita mengajarkan ilmu. Ilmu juga ilmu yang memberi manfaat. Bila sebut ilmu yang memberi manfaat ni, maksudnya ilmu yang boleh mendatangkan takut kita kepada Allah, bertambah-tambah takut kita kepada Allah. Makin kita belajar ilmu tu, makin bertambah takut kita kepada Allah, dan makin bertambah hampir kita kepada Allah. Itu baru dikatakan ilmu yang manfaat. Tak kira apa-apa juga ilmu, sama ada ilmu dunia ataupun apa-apa juga ilmu, lebih-lebih lagi ilmu akhirat. Sekiranya kita belajar, makin jauh kita kepada Allah, makin lupa kita kepada Allah, makin tidak takut kita kepada Allah. Itu bukan dikatakan ilmu yang manfaat, walaupun ilmu agama sekalipun. Dan juga ilmu dan lidah juga digunakan Allah jadikan lidah kita untuk menyeru ma'ruf, menyuruh orang kepada kebaikan, dan melarang daripada mungkar, perkara-perkara mungkar, perkara-perkara kejahatan. Dan juga lidah juga untuk kita memberi nasihat akan orang Islam, dan menunai engkau akan hajat mereka itu, dan mendamaikan engkau akan mereka itu, dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Banyak lagi lah faedah lidah ni untuk tujuan akhirat. Selagi mana kita gunakan lidah itu untuk kebaikan, apa juga kebaikan semua dikatakan untuk akhirat. Selagi mana kita gunakan untuk kebaikan, tak kira apa juga. Seperti menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala ke lidah engkau itu kerana masalah dunia, seperti mencari harta. Begitu juga Allah jadikan lidah kita ini bukan sekadar untuk akhirat, bahkan untuk kehidupan dunia kita. Seperti mana kita gunakan lidah kita untuk mencari harta benda, iaitu dengan bekerja, ataupun dengan segala akad kita nak menjalankan muamalah di dunia ni, seperti segala akad, akad nikah ke, akad jual beli ke, ataupun akad sewa, dan apa juga jenis akad. Jadi dalam hukum fiqh, masalah akad ni wajib mesti ada ijab dan kabul. Seperti mana akad nikah wajib ada ijab dan juga kabul. Begitu juga dalam jual beli. Jual beli ni kalau ikut mazhab Syafi'i wajib ada ijab dan kabul. Saya jual, saya beli. Hukum asal dalam mazhab Syafi'i wajib, walaupun sekecil-kecil benda sekalipun. Wajib kita, bila kita membeli itu, saya beli ataupun saya jual, wajib ada akad jual beli. Tetapi ada juga pendapat dalam mazhab Syafi'i wajib jual ataupun wajib akad jual beli ni pada benda-benda yang besar, seperti mana, ataupun benda-benda yang mahal, seperti mana rumah ke, kereta ke, bahan kemas. Jadi benda-benda yang kecil ataupun benda-benda yang kurang manfaat dia sunat akad, tak wajib. Jadi selain daripada itu, semuanya wajib akad. Sekiranya tidak ada ijab dan kabul, maka tidak sah akad. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Allah sebut, pengarang kita sebut wajib kita bersyukur, sebab lidah juga adalah salah satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Apabila sebut nikmat, maka di akhirat besok Allah akan tanya, kemana kita gunakan lidah kita? Untuk apa kita gunakan lidah? Adakah untuk taat kepada Allah ataupun untuk derhaka kepada Allah?
Jadi wajib untuk kita bersyukur atas nikmat lidah. Jadi cara untuk kita bersyukur atas nikmat lidah ni, jangan kita gunakan lidah kita untuk benda-benda maksiat ataupun benda-benda dosa. Jadi banyakkan kita guna lidah kita untuk baca Al-Quran, baca hadis, berzikir, menyuruh orang buat baik, larang orang buat jahat, dan lain-lain benda-benda baik. Itu tanda kita bersyukur atas nikmat lidah. Yang ini dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan dia kerana. Jadi cara nak bersyukur atas nikmat lidah tu, jangan kita gunakan lidah tu untuk benda-benda yang tak sepatutnya kita guna, daripada berkata-berkata yang dilarang, seperti mana kerana daripada berkata-kata dan dengan yang dilarang. Maksudnya jangan kita gunakan lidah kita untuk bercakap benda-benda yang Allah larang, yang Allah haram, seperti berdusta, menipu dan menyakiti akan orang dan lain-lain. Maka itu dosa yang amat besar, persalahan berdusta yang tidak menyakiti, melainkan kita gunakan pada benda yang sepatutnya ataupun pada hukum asalnya. Menipu ataupun berdusta di hukum dia haram, tapi ada tempat-tempat yang diizinkan ataupun diharuskan untuk kita berdusta, bahkan ada yang wajib. Seperti mana? Maka iaitu dosa kecil kecuali kerana hajat. Maka tiada ada ia dosa, tak dikira berdosa. Seperti mana? Seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Kalau kita nak mendamaikan dua orang yang bergaduh, boleh kita berdusta ataupun menipu untuk nak mendamaikan dua orang, dan tak dikira dosa. Kadang-kadang kita bercakap betul ni, kadang-kadang manusia dia tak boleh nak terima. Kadang-kadang kita perlu juga menipu. Dan menipu tu untuk tujuan kebaikan dia benar, tak kira lah apa juga untuk tujuan kebaikan. Tapi kalau kita nak kahwin dua, nak kahwin tiga, itu tak dikira menipu, itu berdosa menipu. Tak ada dalam, seperti mana kata Piramli doa tu, bohong sunat, tak ada dalam istilah kahwin. Dalam lain daripada tu semua diizinkan, tapi dalam masalah kahwin, benda-benda yang kahwin dua ni harus, bukan benda wajib. Tidak hal-hal yang berkaitan tu wajib kita bercakap benda benar, melainkan untuk kita mendamaikan dua orang yang bergaduh. Kerana sabda Nabi SAW, laisa bil kadzabi ma yuslihu bainan nas. Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Nabi kata tidaklah dikatakan orang yang mendamaikan dua orang yang bergaduh itu dikatakan orang yang menipu. Maksudnya tidak ada dosa di sini. Boleh ataupun harus untuk kita berdusta ataupun kita menipu untuk mendamaikan, membaikkan balik hubungan dua orang yang bergaduh. Bahkan terkadang wajib berdusta, seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya. Pada ketika kita nak melindungi orang, ada orang nak bunuh dia, kita sembunyikan dia di dalam rumah kita, datang orang yang nak tangkap dia tu kata, ada tak kamu lihat sebulan-sebulan? Kita kata tak ada. Boleh kita menipu di situ, bahkan wajib menjaga nyawa tu wajib. Maka wajib berdusta kerana melepaskan dia daripada dibunuh oleh orang yang zalim itu. Dan seperti mengumpat, ini hukum dia haram. Haram kita gunakan lidah kita untuk mengumpat. Dan seperti mengumpat, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika dia dengar. Bila sebut mengumpat ni, maksudnya benda yang betul yang kita sebut tentang dia, tentang sibulan-sibulan tu. Kalau benda tak betul, dia kata fitnah. Kalau benda betul, dikatakan mengumpat. Jadi mengumpat, bercakap benda betul pun dikira mengumpat, dikira dosa besar. Ada kata kalau benda yang kita sebut tu, benda yang betul sekalipun, yang kita sebut tu, seandainya dia mendengar apa yang kita sebut tu, dia tak suka, dia marah, maka itu dikatakan mengumpat. Dan seperti mengumpat, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengar, maka iaitu haram dengan ijma' ulama. Sepakat ulama mengatakan mengumpat itu hukum dia haram. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu, kebanyakan ulama mengatakan bahawasanya
Mengumpat itu dosa besar, kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji seksa yang bersangatan. Sebab apa ulama kata haram? Sebab dalil daripada Al-Quran, daripada hadis yang melarang dengan larangan yang amat keras, sama ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Antaranya seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku beriman, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, istanibu, jauhilah, wajib kamu jauhi katsiran minadh-dhann, kebanyakan daripada sangkaan-sangkaan. Sangkaan di sini maksud sangkaan buruk. Apa juga sangkaan buruk wajib kita jauhi. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, kerana setengah daripada sangkaan tu ataupun sangkaan buruk tu semuanya dosa belaka. Yang tak ada dosa sangkaan baik kepada saudara kita, ataupun kita panggil su'uzon, sangkaan buruk tu semua dosa belaka. Yang pahalanya sangka buruk, yang sangka baik ataupun husnuzon. Wala tajassasu, haram kamu tajassasu ataupun haram kamu mencari-cari aib saudara, mengintai-intai saudara, aib saudara. Kita tak tahu tapi kita mengintai-intai, ataupun kita terdengar, kita cari-cari tahu sedetail-detailnya akan aib saudara kita tu. Haram. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah, janganlah kamu, dan haram kamu mengumpat ataupun menceritakan hal-hal berkaitan saudara kamu tu, ba'dukum ba'dah, setengah kamu akan setengah. Ayuhibbu ahadukum, adakah kamu suka, ahadukum akan seseorang, salah seorang daripada kamu, ayyakula lahma akhi, adakah kamu suka kamu makan akan daging saudara kamu maitan, yang bangkai, yang dah mati, fakar itu tentu kamu tak suka. Jadi Allah umpamakan kita mengumpat ataupun kita sangka buruk ni kepada saudara kita, ataupun kita mencari-cari aib ataupun keburukan saudara kita ni, lepas tu kita mengumpat saudara kita tu, seumpama kita makan daging saudara kita yang dah mati. Fakar itu tentu kamu tak suka makan daging mentah, daging bangkai saudara kamu, tentu kamu tak suka. Wattaqullaha, takutlah kamu kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Andai kata kita manusia ni tak dapat lari daripada dosa, sama ada dosa kecil terutama ataupun dosa besar, kita tak boleh lari daripada dosa, sebab manusia tu Allah jadikan tidak boleh lari daripada dosa. Itu hakikat kejadian. Memang Allah jadikan manusia seumpama macam tu, sesuai dengan namanya manusia, manusia yang jasa lupa, al-insan yang jasa lupa, yang jasa lupa akan janji dia kepada Allah. Seperti mana di alam roh dulu, alastu bi rabbikum, Allah tanya pada kita, adakah aku Tuhan kamu? Qalu bala, kita kata Allah, ya, Allah tu Tuhan kita. Kita dah berjanji dengan Allah untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasul. Tapi kemudian apabila kita lahir ke dunia ni, kita jadi lupa, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Maka Allah datangkan Rasul, Allah datangkan hadis untuk mengingatkan kita balik. Maka apabila datang peringatan tu, wajib kita ambil peringatan tu, tinggalkan segala benda-benda, segala bentuk maksiat dan segala bentuk dosa. Jadi apabila Allah sebut kata tinggalkan, kalau kita iktiraf atau kalau kita kata kita ini orang yang beriman kepada Allah, nak masukkan kita diri kita dalam golongan beriman. Sebab orang yang beriman sahaja yang boleh masuk dalam syurga Allah. Selain daripada orang yang engkar ataupun orang yang menyalahi perintah Allah ni, tidak termasuk dalam kalangan seruan Allah, ya ayyuhallazina amanu. Kalau kita nak masukkan dalam diri kita dalam kumpulan
ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pastikan apa yang Al-Quran suruh kita buat semampu kita kita buat, dan apa yang Allah larang kita dan Allah halang kita daripada buat, maka wajib kita tinggal. Kalau kita nak masukkan dalam kategori orang-orang yang beriman, seperti mana ayatnya, tinggalkan sangkaan buruk, tinggalkan mencari aib saudara kita, mencari-cari aib saudara kita, tinggalkan mengumpat. Kalau kita seandainya kita ada buat benda-benda ni, kita sentiasa kena bertaubat kepada Allah. Walaupun kita rasa kita tak buat, tapi sebenarnya kita dah buat secara tak langsung, sama ada kita sedar ataupun tidak kita sedar. Jadi di hujung ayatnya Allah sebut innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat dan lagi Maha penyayang. Maka menjadi kewajipan kita sebagai hamba yang sentiasa tak dapat lari daripada dosa, sentiasa bertaubat istighfar kepada Allah tiap-tiap hari, seperti mana Nabi SAW sentiasa istighfar kepada Allah. Ada kata 70 kali, ada kata 100 kali. Walaupun Nabi itu maksum, yang dipelihara oleh Allah akan dosa, tak akan jatuh dalam dosa, tetapi dia nak mengajar kita bahawa kita ni selain daripada dia, kalau Allah, selain daripada Nabi ni tidak maksum, tidak dipelihara oleh Allah, maka kita sentiasa boleh jatuh dalam dosa setiap saat dan setiap ketika. Jadi menjadi kewajipan pada kita untuk sentiasa bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah tiap-tiap hari, sekurang-kurangnya 100, bahkan mungkin lebih lagi. Baik, artinya sekalian, hai sekalian mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, yakni iaitu sangka yang jahat, kerana bahawasanya setengah daripada sangka-sangka itu adalah dosa. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa akan aib manusia, dan jangan kamu mengumpat setengah kamu akan setengah. Adakah suka seorang kamu bahawa makan ia daging saudaranya pada ketika mati, maka benci kamu akan dia, dan takutlah kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat menerima taubat lagi sangat kasih sayang. Surah Al-Hujurat ayat 12. Semuanya. Dan telah menceritakan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala, dan Abu Al-Syekh dan Ibnu Abi Ad-Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, berkata kedua, berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan juga Jabir radhiyallahu anhu, berkata mereka kedua, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah wa innal ghibata ashaddu min az-zina. Qila lahu kaifa? Qala inna ar-rajula qad yazni wa yatubu fa yatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibah la yaghfiru lahu hatta yaghfira lahu sahibahu. Iyyakum bil ghibah, kata Nabi SAW, takutlah kamu akan ghibah, waspadalah kamu, jaga-jagalah kamu akan ghibah. Wa innal ghibatu asyaddu min az-zina, sesungguhnya ghibah ni ataupun mengumpat ni lebih dahsyat dosa ni daripada berbanding zina. Bahkan dosa zina tu dikatakan lebih ringan berbanding dengan dosa mengumpat. Qila lahu kaifa? Sahabat bertanya, qila, macam mana tu? Macam mana pula dikatakan dosa zina tu kita rasa dah lebih berat dan berat dosa zina? Macam mana pula dosa mengumpat tu? Padahal kita guna lidah. Macam mana dosa mengumpat tu lebih berat daripada dosa zina? Qala, kata Nabi, inna rajula qad yazni wa yatubu. Nabi kata, seandainya orang yang berzina tu, kalau dia bertaubat kepada Allah, faitubu Allahu alaihi, maka Allah akan terima taubat. Seandainya dia bersungguh-sungguh
bertaubat kepada Allah, menyesal perbuatan zina itu, bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan terima. Wa inna sahibal riba, dan manakala orang yang mengumpat ni, la yughfar lahu, tidak akan diampunkan baginya dosa-dosa riba tu ataupun mengumpat tu, hatta yaghfir lahu sahib, melainkan selepas dia meminta maaf kepada orang yang dia mengumpat. Jadi pertamanya apabila dia mengumpat kepada orang ni, wajib dia bertaubat kepada Allah. Tapi tak cukup di situ, Allah tak terima lagi taubat dia, melainkan dia kena minta maaf kepada orang yang dia mengumpat. Bahagian ni payah. Kalau bertaubat pada Allah ni senang. Bila-bila masa kita boleh bertaubat. Kita duduk dalam kereta ataupun kita duduk di mana-mana, di rumah ataupun di surau, di masjid, boleh kita bertaubat pada Allah. Pasti Allah akan terima taubat kita. Kalau taubat kita betul-betul ikhlas kepada Allah, pasti Allah terima. Tapi yang jadi masalahnya, tak cukup, Allah masih tak makbul taubat kita tu, melainkan kita kena pergi minta maaf kepada orang kita umpat. Ini yang berat. Maka sebab tu Nabi kata dosa berkaitan dengan zina, dosa berkaitan dengan mengumpat ni lebih berat daripada zina. Sebab payah. Zina kita boleh bertaubat terus kepada Allah. Pernah zaman Nabi seorang perempuan yang dah berzina datang kepada Nabi, kata dia dah berzina. Nabi kata, pergi kamu bertaubat. Tujuan perempuan tu datang kepada Nabi untuk dihukum, maksudnya direjam bagi orang yang dah pernah berkahwin, ataupun disebat suatu kali bagi anak dara, ataupun orang lelaki yang belum pernah berkahwin. Tujuan dia nak suruh Nabi hukum ni, tapi Nabi suruh balik bertaubat. Jadi zina ni, seandainya kita tidak mengaku perbuatan zina kita diam-diam di rumah, menyesal perbuatan kita berzina kita bertaubat pada Allah, pasti Allah akan terima. Walaupun satu manusia tak pernah tengok sekalipun, hanya kita dengan perempuan yang kita berzina itu saja yang tahu. Tapi lelaki dan perempuan tu diam-diam menyesal bertaubat kepada Allah, tak ada siapa pun tahu, melainkan hanya Allah yang tahu. Kalau dia ikhlas bertaubat pada Allah, pasti Allah terima. Jadi dosa mengumpat tak cukup, kita diam-diam bertaubat pada Allah masih belum cukup, melainkan kita kena pergi minta bertaubat ataupun minta halal, minta maaf kepada orang yang kita umpat. Kalau zaman dulu mungkin kurang kita mengumpatnya, orang yang mendengar mungkin tak ramai. Tapi zaman sekarang, dengan satu umpatan kita tu, kita sebar, kita share kepada grup-grup. Satu grup dah berapa ratus orang. Kalau WhatsApp 200 lebih. Kalau Telegram beribu-ribu boleh. Macam mana kita nak minta maaf? Kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i, wajib kita jumpa orang yang kita umpat tu ataupun kita buat zalim pada tu, wajib kita nyatakan kepada dia, minta maaf, nyatakan apa salah kita. Kalau ikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau kita ikut kaedah imam lain, boleh kita nyatakan secara umum dosa kita. Saya minta maaf pada Tuhan, saya ada apa-apa dosa-dosa saya, sama ada saya ada bercakap buruk tentang kamu ke, ataupun saya ada terambil barang kamu ke, termengumpat ke, umpama umum macam tu, boleh. Ikut mazhab imam lain. Manusia ni payah tuan. Kalau kita nyatakan kepada dia dosa-dosa dia, belum tentu dia akan maaf. Belum tentu. Maka sebab tu Nabi sebut dosa berkait dengan manusia ni amat payah. Kalau kita buat dosa kepada Allah, cukup kita menyesal, kita tinggalkan menyesal, kita tinggalkan perbuatan dosa kita, dan kita azam akan kembali balik buat apa dosa-dosa tu. Dah cukup kepada Allah, dah cukup. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, kena tambah satu lagi, minta halal. Kalau kita terambil barang dia, kita kena minta halal. Seandainya barang tu ada lagi, wajib kita pulang. Kalau dah rosak, wajib kita ganti. Sekiranya kita pernah pukul dia, ataupun kita pernah buat zalim pada dia, wajib kita minta maaf. Ataupun kita mengumpat dia, kita caci maki dia di belakang dia, kita fitnah dia, wajib kita pergi minta maaf. Seandainya dia maafkan kita, maka Allah pasti akan maafkan. Seandainya dia tidak maaf kita, menanggung kita besok di akhirat.
Maka sebab tu Nabi kata dosa orang mengumpat tu lebih dahsyat, lebih teruk daripada orang yang berzina. Artinya jauhkanlah oleh kamu akan diri kamu, dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat, kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan dosanya daripada berzina. Dikatakan bagi Nabi SAW betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Bersabda ia Nabi SAW bahawasanya seorang lelaki terkadang berzina ia dan taubat ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya, dan bahawasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Dan seperti menyalahi janji adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Ini nak masuk tanda munafik. Jadi munafik itu juga kita gunakan kita untuk lidah yang munafik, maksudnya lidah yang kita menyalahi guna dia. Patutnya guna untuk taat kepada Allah, tapi guna lidah kita menyalahi perintah Allah, maka silap-silap gaya kita boleh masuk dalam kategori orang munafik. Dan seperti menyalahi janji itu adalah salah satu daripada segala alamat munafik ataupun tanda-tanda munafik. Sabda Nabi SAW, ayatul munafiki thalathan, idza haddatha kadhib, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Ayatul munafik thalathun, tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ciri-ciri asas orang munafik ni. Orang munafik dia mesti ada. Idza hadatha kadhib, apabila dia bercakap pasti dia akan bohong. Orang jenis lidah munafik ni, kalau dia bercakap tak pernah ni, sikit sangat yang betul ni, bahkan banyak yang menipu. Bila bercakap je bohong, bila cakap je menipu. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji pasti dia akan mungkir janji. Wa idza tu'mina khana, apabila diberi amanah khianat, pasti dia akan khianat. Maka orang-orang yang ada ciri-ciri munafik ni, kita tak boleh bagi dia jawatan untuk pegang. Kita tak boleh bagi satu benda amanah untuk dia pegang amanah. Kita tak boleh bagi kepada dia wakil kepada kita untuk bercakap sesuatu apa, untuk kita wakilkan kepada dia untuk bercakap. Kalau kita nak dengan orang munafik ni, kalau berjanji dengan dia pasti dia akan mungkir. Maka kalau kita ada ciri-ciri ni, cepat-cepat buang. Sebab ciri-ciri ni kalau sentiasa, kalau dah menjadi darah daging, dia akan menjadi asalnya munafik. Munafik ni ada 2. Munafik dari segi etikad, munafik dari segi amal. Asalnya ciri-ciri ni dari segi amal tak bawa kepada kafir, tak bawa kepada dosa besar. Tapi lama-lama kalau kita mendarah daging sifat-sifat ciri-ciri munafik ni, dia boleh jadi munafik etikad. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, munafik ada dalam Al-Quran tu munafik etikad. Yang Allah sebut, yang Allah munafik etikad ni, dia seperti mana hukum ni macam orang kafir je. Zahir dia saja Islam, tapi hakikat dia, hati dia kafir. Betul dalam Quran Allah sebut azab bagi orang munafik ni, fidarki asfali minan nar, al-munafiqu adarki asfali minan nar. Sesungguhnya azab neraka bagi orang munafik tu neraka yang paling bawah. Dalam Quran pun Allah sebut sebaring dengan bila Allah sebut kafir tu, Allah sebut munafik ni. Munafik ni kekal dalam neraka. Kalau munafik dari segi etikad, kalau munafik dari segi amalan, wajib bertaubat. Ditakuti boleh jatuh kepada munafik yang etikad. Baik, tanda munafik itu 3. Apabila bercerita ia ataupun bercakap dia, nescaya berdusta dia. Dan apabila menjanji ia akan kebaikan, nescaya menyalahi ia akan janji. Dan apabila dipercayai ataupun dibagi amanah akan dia, nescaya khianat dia.
yakni artinya tiada menunaikan ia akan barang yang dipercayai ia padanya itu. Diriwayatkan oleh Al-Syaikhan ataupun Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan seperti berbantah-bantah, maksudnya menyalahi lidah itu kita gunakan kepada jalan maksiat atau dosa. Antaranya berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Seperti pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nih. Seperti pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada keelokan Islam, daripada min husnil islam mar'i, antara keelokan ataupun kebaikan, maksudnya Islam yang sejati ini, yang dikatakan Islam yang sejati ini, tarkuhu ma la yu'nih, dia akan tinggalkan apa juga yang tak ada faedah. Ini dikatakan Islam yang betul-betul Islam sejati, Islam sejati. Kalau dia betul-betul Islam yang sejati, Islam yang tulen, pasti dia akan tinggalkan benda-benda yang tak manfaat, yang tak berguna. Apa-apa juga lah, benda-benda tak berguna. Artinya setengah daripada keelokan Islam seseorang itu meninggalkan ia akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia, yakni pada dunia ataupun akhirat. Benda-benda yang tak ada manfaat, sama ada untuk dunia ataupun lebih-lebih lagi untuk akhirat. Kalau tak ada manfaat, tinggal. Pahala pun tak ada. Benda-benda yang tak ada manfaat asalnya tak ada dosa. Malaikat, contoh malaikat kiraman katibin, dia akan catat setiap patah perkataan kita. Kita sebut semua dia catat pun. Tak ada yang ditinggal. Kemudian apabila pertukaran malaikat siang dan malam, dia akan asingkan segala perkataan-perkataan dosa, dia letak dalam kategori dosa, yang pahala dia letakkan dalam kategori pahala, dan yang tak ada manfaat, dia dosa pun tak ada, pahala pun tak ada, dia letak, dia asingkan. Jadi buat apa kita bercakap benda-benda yang tak ada bermanfaat, pahala pun tak ada, dosa jangan jangan kita buat. Bahkan sepatutnya kita bercakap tu benda-benda yang mendatangkan pahala, mendatangkan manfaat untuk kita di akhirat. Buat apa kita bercakap benda-benda yang tak ada manfaat, ataupun kita buat benda-benda yang tak ada manfaat, nanti malaikat akan asing buang macam tu, padam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sikit lagi. Dan seperti juga menggunakan lidah kita untuk benda-benda yang maksiat ni, seperti juga mengadu-ngadu ataupun namimah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang namam, orang yang mengadu-ngadu domba. Nanti kita bahasa kita panggil mengadu domba. Dia pergi kepada si A, dia cerita sekian-sekian keburukan si B. Dia pergi kepada si B, dia cerita keburukan si A. Ataupun dia pergi kepada si C, dia cerita keburukan si A. Macam itulah, dia laga-laga. Namim tu maksudnya melaga-laga. Orang yang namim ni pasti dia akan mengumpat. Dia mesti cerita, dia mengumpat, dia cerita orang tu dah mengumpat dah. Jadi dia buat satu lagi dosa, namim. Orang yang namim ni pasti dia akan mengumpat. Maksud dia buat dosa, dua dosa besar. Sebab tu dalam hadis lain Nabi sebut, lu'inallahu al-ghibatu wal namimah, dilaknat oleh Allah orang yang namimah, orang yang melaga-lagakan orang, dan juga orang yang mengumpat. Selagi mana dia mati dalam keadaan tak bertaubat kepada Allah, dan dia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada dosa namimah, mengumpat, maka dia tidak akan masuk surga. Seandainya dia ada iman, walaupun sebesar zarah, dia akan Allah akan keluarkan. Seandainya dia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah daripada dosa namim dan juga dosa ghibah, dosa mengumpat dan dosa melaga-laga ke orang ni, dia masuk dalam neraka dalam keadaan tak ada iman, walaupun sebesar kuman sekalipun dia tidak ada iman, maka kekal dalam neraka. Maka ini maksud dia tiada masuk syurga, orang yang mengadu-ngadu. Menceritakan dia oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala daripada Huzaifah radhiyallahu anhu hadis ini. Dan sesungguhnya telah ittifaq ataupun sepakat ulama atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa. Menamimah ataupun mengadu-ngadu, melaga-laga ke orang itu dosa besar.
iaitu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah yang lain kerana tujuan membinasakan antara mereka. Tujuannya satu, dia lagakan si A dengan si B ni, tujuannya nak jadikan orang tu jadi musuh, jadi bergaduh. Antara mereka itu, tujuan membinasakan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi ataupun bergaduh. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia. Maka kalau kita bercakap benda-benda kebaikan, kita pindahkan, contoh kita pergi kepada si A, si A bagi tahu kita benda-benda baik, lepas tu kita pindahkan perkataan dia, pergi cerita kepada si B, kita kata si A kata sekian benda-benda kebaikan, maka itu wajib, tak termasuk dan dikatakan benda-benda yang namimah. Seperti mana kita kata si A kata kamu ni apa, si A ni kata kita wajib bertaubat pada Allah, contoh kita wajib bertaubat pada Allah. Taubat pada Allah ni Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya kalau kita bertaubat pada Allah. Umpama macam tu, kita pindahkan perkataan si A kepada si B, maka benda-benda kebaikan kalau kita sebut tak dikatakan dosa ataupun tak dikatakan namimah. Maka wajib ia, tiada masuk ia dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Dan ketahui olehmu bahawa lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besar daripada kejahatan. Maka maksudnya lidah tu kalau silap gaya, dia anggota yang boleh buat manfaat, tapi kalau silap gaya dia boleh buat banyak dosa. Kita boleh buat banyak dosa dengan sebab lidah. Maka lazim olehmu akan memelihara, pastikan kita jaga lidah, dan tiada mondong akan dikau atas mengasihkan diri daripada manusia. Lidah ni kalau kita mengasingkan diri daripada manusia, kita pergi duduk, tak keluar-keluar rumah, kita tak bercampur dengan orang pun, tak semestinya kita boleh lari. Apatah lagi zaman sekarang ni, bercakap, walaupun kita tak keluar rumah sekalipun, kita bercakap menggunakan tangan kita, type di WhatsApp, di FB, macam-macam benda kita share tu, lagilah kita tak boleh lari. Kita zaman sekarang ni lebih bercakap banyak dengan tangan kita, termasuk juga seperti mana kita bercakap dengan lidah. Kalau zaman-zaman dulu lebih banyak kepada lidah bercakap. Zaman sekarang lidah pun kita guna, tangan pun kita guna juga untuk mengumpat orang, fitnah orang. Jadi benda-benda dalam FB, dalam WhatsApp yang kita tak pasti itu lebih baik kita padam daripada kita share, lebih baik. Walaupun kadang-kadang benda-benda hadis ke, ataupun kita tak tahu hadis tu hadis betul ke hadis, ataupun hanya orang apa, bukan hadis dikatakan hadis, bukan Quran dikatakan Quran. Apatah lagi benda-benda yang bentuk fitnah ataupun kita share benda-benda tak sepatutnya, lebih banyak kita padam lebih baik daripada kita share. Melainkan benda tu pasti kita, benda-benda kebaikan baru kita share. Kalau tak pasti jangan, lebih baik kita padam. Kita dalam WhatsApp ni lebih banyak bercakap, lebih kita diam daripada banyak bercakap. Bila bercakap banyak, Nabi kata bercakap banyak ni banyak dosa. Bila kita bercakap banyak ni banyak dosa. Bila banyak dosa tu api neraka lebih Allah. Lebih banyak kita diam daripada kita bercakap. Jadi tiada menolong akan dikau dengan mengasingkan diri daripada manusia. Kalau kita asingkan diri daripada manusia pun, kita tak boleh lari daripada kejahatan lidah ni, melainkan kita kawal, kita jaga lidah dan mengekalkan akan diam. Sepatutnya banyak kita diam, melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata, melainkan kita kena berkata-kata. Seperti mana? Seperti belajar ataupun mengajar dan beri nasihat. Bersembah oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Muaz bin Jabal, hai Rasulullah, berpesan olehmu akan daku, maka mengeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lidahnya yang maha mulia, dan bersabda ia, tahan olehmu atas engkau akan ini. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu kata, ya Rasulullah, nasihatlah aku. Nabi pun keluarkan lidah dan Nabi pegang lidah. Nabi kata tahan olehmu akan ini, jaga lidah kamu.
Artinya lidah engkau yang seperti lidah aku ini, hendaklah engkau tahan akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Maksudnya benda-benda yang tak ada manfaat, apatah lagi benda yang haram, jangan kamu gunakan lidah. Kalau kamu nak gunakan lidah kamu, pastikan perkataan kamu perkataan yang baik bagi nasihat pada orang. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang ia akan lidahnya dan berkata, inilah yang mendatangkan akan daku pada segala tempat kebinasaan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun pernah juga keluarkan lidah dia, kata lidah ni lah, pasal dia ni lah yang menyebabkan aku jatuh dalam buat dosa banyak. Berkata oleh penyair, luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah, tetapi tiada sembuh yang dilukakan lidah. Seperti mana Imam Ghazali kata, benda yang paling tajam itu bukanlah pedang tetapi lidah. Sebab tikaman pedang itu boleh bunuh pada ketika itu. Kalau kita tikam orang ataupun kita pancung kepada orang, mati dia ketika itu juga. Tapi lidah yang tajam ni tak mati-mati, bahkan merana orang yang kena tikaman lidah, kata-kata orang menyebabkan ataupun fitnah orang pada kita, menyebabkan kita jadi hidup merana seumur hidup itu. Maka sebab tu lidah dikatakan lidah yang paling tajam berbanding dengan pedang atau pisau. Dan hendaklah engkau ingatkan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Kalau kita bercakap benda yang baik itu, maksudnya anggota yang lain pun akan turut ikut benda yang baik. Kalau kita bercakap benda yang buruk, anggota lain pun akan buat benda yang buruk. Dan perkataan yang jahat itu menyebabkan akan jahat segala anggota. Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya manusia itu apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah dan berkata semuanya baginya, menuntut oleh kami akan dikau dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahawa engkau betul atas petunjuk, kerana bahawasanya engkau, jika engkau lurus nescaya kami lurus, dan jika engkau bengkok nescaya kami bengkok. Kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat menyebut, manusia ni tiap-tiap pagi segala anggota yang lain akan datang pada dia, pada lidah tu, kata kepada dia, wahai lidah, kan, dengan nama Allah pastikan kau buat benda yang betul, kau tunjuk kami benda-benda yang betul, benda-benda yang baik. Kalau kamu buat benda yang baik, kamu tunjuk benda yang baik, nescaya kami akan buat benda yang baik. Tapi kalau kamu buat benda yang buruk, kamu bercakap benda yang buruk, nescaya kami pun akan ikut jadi buruk juga, buat dosa juga. Jadi mengikut riwayat kata, tiap-tiap pagi semua anggota datang jumpa lidah, pesan pada lidah. Kita tak dengar lah. Dan berkata Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, apabila melihat engkau akan keras hati engkau dan lemah pada badan engkau dan tertegah pada rezeki engkau, maka ketahui olehmu bahawasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat kepada engkau. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, Malik bin Dinar seorang wali Allah, dia kata kalau kita cek hati kita, ada kata hati kita keras, badan kita lemah, dan rezeki kita pula kurang, sempit rezeki, maka ketahui olehmu, pastilah, maksudnya ada benda yang kau cakap, benda yang tak bagi manfaat. Anda kata kita ada bercakap benda-benda berdosa ataupun benda-benda tak bagi manfaat, ni pasti Allah akan keraskan hati kita, Allah akan lemahkan badan kita, Allah akan sempitkan rezeki kita. Kalau kita tengok, kalau kita ada badan kita lemah, hati kita ni keras, benda-benda kebaikan, nasihat susah nak masuk, rezeki pula sempit, itu tanda-tanda kita dah bercakap benda-benda yang tak manfaat, benda-benda dosa. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat dan ada kalanya maksiat, atau yang harus, ada kalanya benda-benda kita bercakap sehari-hari ini, daripada mula kita buka mata sampai kita tutup mata pada malam hari ini, ada kala benda-benda taat, ada kala benda yang kita bercakap itu benda maksiat, dan ada kala benda yang harus ataupun benda sia-sia. Jadi bergantung pada kita lah, kita nak tahu kita nak bercakap ni benda-benda yang taat ke, benda-benda maksiat ke, benda sia-sia. Kalau kita nak bercakap, pastikan kita bercakap benda tu yang ada manfaat. Sebab benda-benda manfaat pasti ada pahala, ada ganjaran insya-Allah. Kalau kita bercakap benda-benda sia-sia ni, pahala pun tak ada, usaha pun tak ada, sia-sia tu, tak ada manfaat. Apatah lagi kalau kita bercakap benda-benda yang maksiat, benda dosa, pasti Allah akan memban kita dalam neraka kalau kita tak bertaubat.
Apatah lagi berkait dengan manusia, jiran-jiran, kawan-kawan kita, wajib kita minta halal, wajib kita minta maaf. Kalau kita mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah dan juga minta maaf kepada saudara kita yang kita umpat, kita fitnah, pasti Allah akan masuk ke dalam neraka. Wallahu. Maka jika ada yang taat seperti menyuruh dengan mengajarkan kebajikan dan melarang daripada kejahatan, maka padanya pahala yang besar-besar. Pasti ada pahala. Kalau kita suruh, kita bercakap benda baik, kita suruh orang buat baik, pasti ada pahala. Maka padanya pahala yang besar-besar. Dan jika ada ia maksiat, maka padanya seksa yang tiada engkau kuasa menanggung. Andai kata kita bercakap benda yang dosa, benda maksiat, pasti kita akan diazab oleh Allah dalam neraka yang kita tak tertanggung. Sabda Nabi SAW sikit lagi. Wahal yaqubun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa khasaidu al-sinatihim. Wahal yaqubun nasu ala wujuhihim, dan yang menyebabkan manusia itu dihempap ataupun ditenyih muka dia ke dalam api neraka ni, ataupun manakhirihim, ataupun segala anggota dia, maksudnya segala badan dia, muka dan segala anggota dia, hidung dia, apa semua dihembam, dihenyak ke dalam api neraka ni, melainkan kerana illa usaidul al-sinati, melainkan disebabkan lidah mereka, perkataan mereka. Kebanyakan manusia dihumbankan, ditenyih muka dia, segala anggota dia diheret di dalam api neraka ni, melainkan sebab lidah-lidah, perkataan-perkataan. Hadis riwayat oleh Imam At-Tirmizi daripada Mu'az radhiyallahu anhu, hadis ini hadis sahih. Dan jika ada perkataan itu yang harus, yang tiada berfaedah ataupun benda yang sia-sia, maka padanya membuat pekerjaan bagi malaikat kiraman katibin. Kalau kita bercakap benda-benda yang harus, yang sia-sia, yang tak ada faedah, yang tak ada pahala pun tak ada, dosa pun tak ada, menyebabkan menyusahkan malaikat kiraman katibin, menyusah dia, catat banyak sangat, dengan barang yang tiada kebajikan pada pahala tak ada, dan mengirim surat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tertulis di dalamnya perkataan yang sia-sia. Patutkah kita tulis? Sebab catatan kiraman katibin ini Allah akan tengok. Patutkah kita bercakap pada benda yang tak ada faedah, yang sia-sia, yang dicatat oleh malaikat seumpama surat yang kita hantar kepada Allah? Malaikat catat apa yang kita cakap ni, benda-benda sia-sia, sampai Z, benda-benda sia-sia yang tak ada faedah. Allah akan baca simpulan-simpulan yang bercakap benda-benda simpulan-simpulan sekian. Patutkah kita bagi Allah baca perbuatan kita, percakapan kita tu, dan membacakannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Pada hari kiamat, tiap-tiap hari pertukaran malaikat siang dan malam tu Allah akan baca. Dan setengah riwayat kata Allah akan dibentangkan di hadapan Allah pada malam Jumaat, tiap-tiap malam Jumaat. Kemudian dia di akhirat besok, kita sendiri akan baca kitab amalan kita di hadapan sekalian manusia, di hadapan Allah. Adakah malu? Adakah tak malu kita nak baca benda-benda yang tak ada faedah? Dalam hadis sebut, disebabkan terlampau malu dengan catatan amal kita, mau tak mau kita kena baca juga. Tapi terlampau malu menyebabkan habis gugur daging-daging yang di muka kita, habis gugur. Itu sangat malu. Di dunia ni kalau kita malu tak sampai gugur daging-daging muka ni. Tapi di akhirat disebabkan tersangat malu, gugur habis daging-daging yang ada pada muka. Dan membacanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, pada ketika huru hara yang sangat besar, lagi pada ketika lapar dan dahaga dan bertelanjang. Bahkan kita baca catatan amal kita, wa yuqra'u kitabiyah, kita akan baca kitab catatan amal kita di hadapan sekalian makhluk, daripada mula makhluk yang hidup pada zaman Nabi Adam hingga akhir daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di hadapan para malaikat dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan baca catatan amal kita. Setiap satu kita akan baca, sama ada kecil atau besar daripada dosa kita.
Kalau pahala kita laju kita baca, kalau dosa kita benda sia-sia. Dalam keadaan bukan sekadar malu untuk bacanya, bahkan dalam keadaan lapar dan dahaga dan bertelanjang. Wallahu sikit tu lah. Nanti dalam habis pada 7 anggota ni, kita akan baca berkaitan sebelum dia masuk pada sifat-sifat terpuji ni, dia akan cerita pasal hati. Hati kalau sebut dalam bahasa Arab disebut qalbu. Tapi kalau terjemahan qalbu tu bukan hati. Kita orang Melayu saja yang terjemah kepada hati. Hati ni lain, dalam anggota badan kita ada hati, ada jantung. Bila sebut hati, bila sebut qalbu belah kiri. Belah kiri kita ni, yang kita kalau kita kiam tu, sunat kita letak tangan kita di belah kiri sikit. Ikut mazhab Syafi'i lah, tak di atas dada, di atas jantung kita. Qalbu disebut jantung. Jadi bila kita sebut qalbu tu, maksudnya di qalbu jantung. Kalau Arab kata qalbu tu jantung kita, bukan hati. Hati lain, kibdun. Kalau bahasa Arab kibdun, hati. Dan dalam badan kita ni, hati ni fungsi dia bersihkan darah. Jantung salah satunya anggota yang dalam daripada perut bayi, daripada mula Allah tiupkan roh dalam jasad kita ni, dia berdegup sampai sekarang dia masih berdegup. Anggota lain tak berdegup. Untuk anggota lain jalankan tugasnya, tapi satu-satunya anggota dalam badan kita ni yang berdegup, tak berhenti berdegup sehingga sekarang. Kalau Allah kendaki kita mati, maka berhentilah degup. Tapi nak ceritanya daripada kita duduk dalam perut ibu kita sampai dah sekarang masih berdegup. Satu hari dikatakan puluhan ribu kali dia berdegup. Bahkan ada pakar mengatakan jutaan kali berdegup satu hari. Maka di sini qalbu di sini maksudnya bukan hati yang seperti mana faham kita. Kalau disebut hati itu maksudnya hati jantung. Jantung ada dua, jantung jasmani yang luar yang berdegup tu, dan jantung qalbu rohani dia panggil, rohani. Jasmani, rohani. Qalbu jantung yang di dalam. Yang kita cerita bersihkan hati ini maksudnya anggota jantung yang di dalam. Hati yang di dalam, bukan hati itu. Sebab bila sebut hati atau kita bersihkan hati, dipegang belah kiri. Belah kiri ni jantung yang berdegup. Jadi benda itu yang dibersihkan. Jadi akan cerita kemudian. Sebab tu Nabi sebut fa'in jasadu, sesungguhnya jasad kita tu ada mudghah, ada satu katul daging. Wa'in salahat kulluhu, apabila elok dia maka eloklah keseluruhan. Fa'in fasadat kulluhu, jika rosak dia rosaklah keseluruhan. Fahiya qalbu di sini jantung, bukan hati. Zuhair ni pun jantung kita ni kalau ada masalah, dia akan akan efek anggota lain juga. Ada yang kata jantung kita lemah, berdegup pun akan menyebabkan sekian-sekian tadi. Kalau jantung kita berlubang pun akan menyebabkan sekian-sekian tadi. Kalau jantung kita darah kurang pam, maksudnya dia tak kurang pam darah pun akan